Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Keputusan SPM secara dalam talian. Sifat tidak bertanggungjawab, makan diri. Seramai 9,411 calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 memperoleh keputusan cemerlang grade A dalam semua mata pelajaran. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razim Mat Jidin, grade Purata Nasional GPN SPM 2020 menunjukkan peningkatan berbanding SPM 2019. Dalam satu sidang media khas SPM 2020 secara maya pagi ini, beliau berkata pencapaian GPN 4.80 kali ini adalah yang terbaik dalam tempoh 5 tahun ini. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Jadi kalau 2019 nilainya 4.86, 2020 nilainya adalah 4.80 dan ini menunjukkan pencapaian calon pada 2020 meningkat. Selain itu, Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2020 mencipta sejarah tersendiri apabila 5 juta skrip kertas peperiksaan diperiksa secara dalam talian untuk mendapatkan pemakahan. Skrip kertas peperiksaan itu diimbas dan dibuat naik ke dalam sistem disediakan Kementerian Pendidikan KPM yang boleh diakses semua guru pemeriksa di seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razim Jidin berkata, penularan jangkitan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuatkan KPM menggunakan kaedah baharu bagi membolehkan calon dapat menduduki peperiksaan serta mendapat keputusan segera. Beliau berkata, pelaksanaan PKP menyebabkan pergerakan terhad dan risiko sekiranya guru berkumpul membuat pemakahan. Susulan itu, KPM kemudian berbincang untuk membolehkan guru pemeriksa membuat pemeriksaan kertas peperiksaan secara dalam talian bagi semua subjek kecuali seni visual. Tambahnya, walaupun pemeriksaan kertas peperiksaan SPM secara dalam talian mempercepatkan banyak proses, namun ia tidak mudah dilakukan. Seramai 1.22 juta individu telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 di negara ini di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam. Menerusi akaun Twitter Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, seramai 2,724,048 individu sudah menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di negara ini sebanyak 3,944,987 dos. 5 negeri yang mencatatkan penerima kedua-dua dos tertinggi ialah Selangor dengan 157,671 dos, diikuti Sarawak 128,648, manakala Kuala Lumpur 113,466, diikuti Johor 113,171 dan Perak 110,610. Fasa kedua program ini yang bermula pada April lalu akan melibatkan pemvaksinan ke atas 9.4 juta warga emas, kumpulan rentan dan orang kurang upaya. Manakala fasa ketiga yang bermula bulan lepas hingga Februari 2022 pula melibatkan individu 18 tahun dan ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran 13.7 juta orang atau lebih. Pada fasa pertama, seramai kira-kira 500,000 petugas barisan hadapan menerima vaksin. Sifat tidak bertanggungjawab ditunjukkan seorang wanita yang dipercayai memakai gelang merah jambu tular di laman sosial. Kini wanita itu diburu oleh pihak polis.
Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Ipoh, Superintendent Lee Swisake, siasatan lanjut sedang dilakukan selepas pihaknya menerima laporan berhubung perkara itu semalam. Kompaun dari polis juga dikeluarkan jika wanita tersebut didapati melakukan perbuatan terbabit. Dalam penelitian polis menerusi rakaman video, wanita terbabit dipercayai menunggang kenderaan itu untuk membeli barang keperluan di sebuah kedai runcit. Video berdurasi 9 saat itu tular menerusi aplikasi WhatsApp menunjukkan seorang wanita menunggang motosikal jenis Honda EX5 berwarna hitam yang dirakam orang awam selepas melihat perbuatan berkenaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan penyediaan dana khas berjumlah 14.6 juta ringgit khusus bagi membiayai keperluan rakyat terjejas selain menjaga kebajikan petugas keselamatan dan barisan hadapan menangani penularan COVID-19. Baginda memahami kesan langsung yang menjejas hidup rakyat terutama dalam kalangan asnaf fakir miskin dan mereka yang tidak pendapatan tetap. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP K, Datuk Seri Muhammad Anwar Zaini, penyediaan dana itu khusus dititahkan kepada MAIP K merangkumi bantuan kecemasan kelangsungan hidup berjumlah 10.9 juta ringgit, RM600,000 bagi tajaan peralatan kesihatan serta perubatan diperlukan segera Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Selain itu, RM400,000 adalah sumbangan untuk petugas barisan hadapan, bantuan pakej tablet dan internet bagi menjalankan aktiviti perniagaan secara dalam talian serta pelajar sekolah berjumlah 1.5 juta ringgit. Bagi bantuan kebajikan pelajar luar negara, tajaan bekalan makanan institusi pendidikan, sumbangan pusat gelandangan sementara di bawah kendalian kerajaan negeri dan sumbangan untuk program vaksinasi COVID-19 MAIP K yang menyasarkan kumpulan dikenal pasti perlu segera menjalani vaksinasi adalah berjumlah RM200,000 tiap satu kategori, serta sumbangan untuk pusat jagaan anak yatim, rumah orang tua serta warga emas Islam bernilai RM400,000. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesan satu penipuan berkaitan pakej haji, umrah dan badal haji bagi tahun 2021. Ia dikatakan ditawar oleh beberapa agensi pelancongan sejak kebelakangan ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Kamaruddin Maddin berkata, penawaran pakej sedemikian amat meragukan kerana ia ditawarkan walaupun dalam tempoh negara dilanda wabak COVID-19 serta sekatan pergerakan penuh yang dikuatkuasakan kerajaan. Tambah beliau, PDRM melihat tindakan segelintir agensi pelancongan mengiklankan pakej haji, umrah mahupun badal haji bagi tahun 2021 adalah satu tindakan pramatang serta mungkin satu penipuan. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Tabung Haji memberi kenyataan status pelaksanaan ibadah haji bagi tahun ini masih belum dapat dipastikan berikutan kerajaan masih menunggu kelulusan pihak berkuasa Arab Saudi. Justeru pihak polis ingin mengingatkan orang ramai yang ingin menunaikan ibadah haji dan umrah bagi tahun 2021 supaya berhati-hati dan mengikuti perkembangan terkini yang dikeluarkan kerajaan bagi mengelak menjadi mangsa penipuan. Seorang buruh dihadapkan ke Mahkamah Session di Kota Baru atas pertuduhan melakukan rompakan berkumpulan yang menyebabkan mangsa kerugian RM40,000. Tertuduh Wan Azmi Wan Abdullah 38 mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Baharudin. Wan Azmi didakwa dengan sengaja melakukan rompakan berkumpulan hingga menyebabkan seorang wanita berusia 42 tahun mengalami kerugian RM40,000. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Abu Arsalna Zainal Abidin yang tidak menawarkan sebarang jaminan kepada tertuduh dan memohon tarikh untuk serahan dokumen. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan. Sila Utama berehat seketika menyusul selepas ini. Suci didakwa lagi.
Bertemu kembali. Susulan kebakaran di kampung Losong Haji Su dekat Kuala Terengganu Isnin lalu yang menyebabkan lelaki warga emas melecur pada bahagian kaki dan belakang badan meninggal dunia selepas 3 hari bertarung nyawa di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ pagi tadi. Anak mangsa Zakaria 56 tahun berkata jenazah bapa dikebumikan sebelum solat Zuhur petang tadi. Jenazah dikebumikan di tanah perkuburan yang sama dengan arwah ibunya, iaitu di tanah perkuburan Islam Makam Lama Cabang 3. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Mat Hilman Abu Rashid, mangsa melecur kira-kira 50% pada bahagian kaki dan badan dan meninggal ketika menerima rawatan lanjut di HSNZ. Lagi kes kebakaran, Malang tidak berbau apabila bilik persediaan anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kepala Batas terbakar awal pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Asisten Komisioner Nur Zaini Muhammad Nur, kejadian disedari seorang anggota yang berada dalam bilik terbabit apabila terasa sesak nafas dan panas. Kelihatan api marak bermula di bahagian tingkap menggesanya terus bangun dan keluar sebelum memaklumkan kepada seorang lagi rakan setugasnya. Pihak bomba membabitkan 27 anggota termasuk bomba sukarela kemudian datang memadamkan kebakaran terbabit. Kebakaran membabitkan bilik persediaan anggota trafik yang beroperasi selama 24 jam. Bagaimanapun, insiden jam 4.25 pagi itu tidak mengakibatkan sebarang kecederaan mahupun kemalangan jiwa. Kini, pihak polis termasuk bomba sedang menjalankan siasatan berhubung punca kebakaran dan jumlah kerugian serta kerosakan masih belum dapat dipastikan. Pemimpin Myanmar berdepan tuduhan rasuah apabila didakwa menerima bayaran dalam bentuk emas dan wang tunai lebih $500 juta Amerika Syarikat. Myanmar yang berdepan pergolakan sejak tentera menggulingkan Suu Kyi pada 1 Februari lalu dengan kira-kira 850 orang awam terbunuh terdiri daripada penunjuk perasaan yang menentang rampasan kuasa. Suu Kyi yang masih dalam tahanan dan kini berdepan dengan pelbagai tuduhan jenayah termasuk menghasut serta melanggar undang-undang kerahsiaan. Dalam tuduhan terbaru berkaitan dengan dakwaan Ketua Menteri Yangon, Suu Kyi menerima wang secara tidak sah, wang tunai kira-kira RM2.4 juta dan 11 kilogram emas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah menemui bukti Suu Kyi terbabit dalam kesalahan tersebut dengan menggunakan jawatannya ketika itu. Sebuah bangunan runtuh di Korea Selatan di mana serpihannya menimpa sebuah bas yang menyebabkan 9 maut dan 8 lagi cedera parah. Serpihan konkrit daripada bangunan yang sedang dirobohkan menimbus bas yang sedang berhenti di sebuah stesen berdekatan tapak pembinaan bangunan tersebut. Pegawai kecemasan yang bergegas ke lokasi kejadian berjaya menyelamatkan 8 mangsa yang cedera. Agensi Kebakaran Kebangsaan Korea memaklumkan kebanyakan mangsa ialah penumpang bas dan operasi mencari mangsa yang berkemungkinan terperangkap di bawah runtuhan itu masih berjalan. Dalam pada itu, puluhan pekerja keselamatan yang dilengkapi pengusung dan tuil besi mencari mangsa manakala mesin pengorek menggali timbunan besar konkrit dan rasuk besi bengkok yang berselerak di atas jalan. Dan ini pula rangkuman perkembangan antarabangsa yang lain. Di India, seorang lelaki berkahwin buat kali ke-37 disaksikan oleh seluruh 28 isteri, 135 anak dan 126 cucunya. Pernah berkahwin sebanyak 36 kali sebelum ini, namun hanya 28 isteri yang masih hidup. Video perkahwinannya menjadi tular di media sosial dan ramai yang meluahkan rasa hairan bagaimana lelaki tersebut mampu menguruskan isteri yang begitu ramai. Pun begitu, ada juga pihak turut mengkritik gaya hidupnya yang agak pelik itu. Tular di media sosial apabila televisyen di sebuah pusat vaksin COVID-19 menayangkan filem lucah. Ia berlaku di Bandar San Jose, Costa Rica ketika orang awam di dalam kemah perubatan sedang menunggu giliran untuk divaksin. Televisyen tersebut pada awalnya menayangkan video khidmat awam namun secara tiba-tiba memainkan filem lucah.
Keadaan itu menggemparkan orang ramai sebelum petugas kesihatan tampil untuk mematikan televisyen yang bersambung dengan komputer. Petugas akhirnya mencabut suis televisyen tersebut dan memohon maaf kepada orang ramai. Siasatan sedang dijalankan bagi mengesan individu yang memainkan video itu. Presiden Perancis Emmanuel Macron ditampar di muka oleh seorang lelaki ketika lawatannya ke sebuah bandar di tenggara negara itu. Insiden itu berlaku ketika Macron mendekati orang ramai di sebalik pagar di bandar Ten Hermitage setelah mengunjungi sekolah menengah yang melatih pelajar bekerja dalam sektor hotel dan restoran. Seorang pengawal peribadi yang berdiri tepat di belakang Macron sempat mengangkat tangan untuk mempertahankan Macron, namun hanya lewat beberapa saat sebelum beliau ditampar. Pengawal itu kemudian memeluk Macron untuk tujuan perlindungan. Menurut agensi berita Perancis, polis menahan 2 orang termasuk lelaki yang menampar Macron dan seorang lelaki yang membuat rakaman video kejadian. Macron juga tidak memberi komen lanjut mengenai insiden itu. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik dalam Sukan selepas ini. Sakari tundukkan juara bertahan. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemaskini. Selepas dikemaskini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemaskini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya Mikael Kadorna untuk laporan cuaca anda hari ini 10 Jun 2021. Baiklah, menerusi carta angin yang dipaparkan hari ini, dapat kita perhatikan rantau negara menerima pengaruh angin yang dominan dari arah barat daya dengan kelajuan melebihi 40 km sejam di rantau negara, terutamanya di latitude atas rantau negara kita ini. Dan jika kita lihat model ombak yang dipaparkan pula, ketinggian ombak di bahagian perairan negara adalah tinggi, iaitu boleh mencecah sehingga 3.5 meter. Justru itu, Met Malaysia masih mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama buat masa ini di kawasan perairan Phuket, Utara Condor, Utara Reef North sehingga 16 Jun 2021. Dinasihatkan agar orang awam sentiasa berhati-hati apabila berada di kawasan perairan tersebut kerana ianya adalah berbahaya kepada sebarang aktiviti bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Disarankan juga anda tidak turun ke kawasan berkenaan kerana kelajuan angin kencang boleh mencecah sehingga 50 km sejam. Baiklah, manakala untuk keadaan cuaca semasa pula, pada ketika ini, ribut petir di 1-2 tempat sedang berlaku di negeri di bahagian utara, iaitu melibatkan negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang di semenanjung Malaysia.
Negeri lain berada dalam keadaan yang mendung. Manakala bagi negeri-negeri di Sabah dan juga Sarawak pula, hanya keadaan mendung dirasai di kebanyakan bahagian di kedua-dua negeri tersebut. Keadaan lembap di semenanjung Malaysia pula dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat petang nanti. Dan untuk makluman semua, negara kita telah berada dalam fasa monsun barat daya di mana secara relatifnya taburan hujan di negara kita adalah kurang pada ketika ini. Justru itu dinasihatkan agar kita tidak melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka kerana ianya adalah berbahaya pada musim panas ini. Selain itu juga, pastikan anda meminum air yang secukupnya, dikhawatiri dehidrasi akan membahayakan kesihatan anda. Baiklah, menerusi peralihan ataupun paparan model hujan pada ketika ini untuk keesokan hari 11 Jun 2021 diramalkan pagi esok tiada hujan yang dijangka berlaku di daratan negara kita kecuali keadaan mendung di perairan Sibu di negeri Sarawak. Keadaan kurang hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke petang esok. Baiklah, sebelum kita berpisah, ikuti ramalan cuaca bagi malam ini untuk bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penerimaan vaksin COVID-19. Ini Abang K. Abang K telah memuat turun dan mendaftar MySejahtera untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K perlu mengaktifkan dan mengemaskini MySejahtera sebelum menerima notifikasi penawaran untuk vaksin COVID-19. Beliau juga perlu mengisi maklumat tambahan untuk pendaftaran dan melengkapkan penilaian vaksinasi. Abang K akan menerima notifikasi tarikh, masa dan lokasi penerimaan vaksin COVID-19 melalui MySejahtera. Sebagai seorang yang bakal menerima vaksin, beliau perlu membawa kad pengenalan, telefon bimbit yang berdaftar dengan MySejahtera dan memakai pakaian yang longgar dan bersesuaian. Setibanya di lokasi penerimaan vaksin, Abang K dikendaki untuk mengibas QR Code premis sebelum memasuki premis tersebut. Abang K perlu mengibas suhu dan menjalani saringan gejala. Sekiranya bergejala, proses vaksinasi ditangguhkan dan akan menerima janji temu yang baru. Seterusnya, QR Code perlu diimbas untuk pengesahan kehadiran penerimaan suntikan menggunakan aplikasi MySejahtera dan kad pengenalan perlu diberikan kepada petugas kesihatan untuk semakan identiti. Kemudian, Abang K mendapat penerangan mengenai vaksin yang akan diambil sebelum menandatangani borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Seterusnya, Abang K menuju ke stesen suntikan untuk menerima suntikan. Selesai menerima suntikan, Abang K perlu mengimbas QR Code vaksin. Setelah disuntik, Abang K perlu menunggu selama 15 hingga 30 minit di stesen pemerhatian. Sebelum pulang, petugas kesihatan akan menyerahkan kad vaksinasi. Abang K juga akan menerima pengesahan penerimaan vaksin melalui MySejahtera. Abang K mendapat notifikasi peringatan untuk pemberian dos kedua vaksin COVID-19 3 hari sebelum tarikh janji temu yang ditetapkan. Selepas menerima dos lengkap, Abang K akan menerima CJ digital melalui MySejahtera. Vaksin selamat, berkesan dan berkualiti. Lindung diri, lindung semua. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini.
Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.